Masjid merupakan asas utama ke arah membina sebuah masyarakat Islam di Madinah. Seterusnya, membuktikan betapa pentingnya institusi masjid dalam menegakkan syiar Islam, dan pembinaannya sering dikaitkan sebagai bahan bukti bahawa seluruh ibadah dalam Islam menjurus kepada pembersihan jiwa, pemurnian akhlak, pengukuhan ikatan antara sesama Muslim, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan bantu-membantu ke arah kebaikan dan ketakwaan. Masjid juga merupakan tempat yang boleh menyatukan umat Islam serta mendidik jiwa mereka dan menghidupkan hati-hati mereka selain menyelesaikan masalah. Pembinaan masjid di Madinah bermula ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Masjid ini dibina di atas tanah kepunyaan 2 orang anak yatim daripada Bani Al-Najjar, iaitu Sahil bin Amru dan Suhail bin Amru. Tanah tersebut dibeli oleh baginda dengan harga 10 dinar. Pada asalnya, tanah itu ialah sebuah kebun yang tidak terjaga dan kemudiannya ditukar menjadi tanah perkuburan. Masjid ini hanya mengambil masa selama 12 hari. Bahan yang digunakan pula ialah pelepah keras pohon tamar dan daun pelepah tamar. Peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, berfungsi sebagai tempat beribadah. Azan mula berkumandang pada tahun pertama Hijrah. Baginda mengarahkan Bilal bin Rabah untuk melaungkannya. Tidak hanya menjadi tumpuan untuk melakukan ibadat semata-mata. Masjid turut menjadi perlindungan bagi ahli al-Sufah. Yang kedua, tempat perlindungan wanita Islam. Sebagai tempat perlindungan wanita Islam yang lemah serta tidak mempunyai pelindung semasa mereka tiba di Madinah seperti yang berlaku kepada Al-Walidah Al-Sauda. Yang ketiga, menjadi tempat untuk bermesyuarat, iaitu perbincangan dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan juga dunia. Yang keempat pula, tempat untuk tentera-tentera Islam. Tempat untuk mendirikan kemah bagi merawat tentera Islam yang cedera dalam peperangan. Sebagai contoh, berlakunya peperangan Al-Ahzab. Himah Rafidah didirikan di situ. Yang kelima, tempat Nabi Muhammad SAW menemukan para perwakilan dua. Keenam pula, menjadi markas tentera Islam sebelum terlibat dalam Hazwah atau Sariyah. Yang terakhir, yakni yang ketujuh, menjadi tempat perbincangan mengenai strategi peperangan. Transformasi masjid yang perlu dilakukan bagi membentuk sesebuah masyarakat Islam yang mapan dan hebat. Yang pertama, pengurusan organisasi. Pemilihan EJK masjid perlu dilakukan dengan teliti dan serius supaya dapat mewujudkan sebuah pasukan pengurusan masjid yang baik. Yang kedua, penggunaan teknologi. Penggunaan projektor LCD ketika khutbah atau kuliah amat membantu para jemaah untuk melihat isi penting dan ayat Al-Quran yang disampaikan dengan lebih jelas. Yang ketiga, pelaksanaan aktiviti. Mewujudkan kuliah pagi Jumaat atau kelas pengajian agama yang berfungsi sebagai tazkirah pengisian rohani pada hujung minggu. Yang keempat, bina galeri akbar. Galeri yang mengandungi akhbar harian, buku dan majalah berkaitan dengan agama Islam dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Islam. Yang kelima, kemudahan asas seperti bilik pengurusan jenazah yang serba lengkap, menyediakan lift kepada jemaah khususnya warga emas dan OKU. Seterusnya, penunjuk arah yang jelas, perpustakaan dan bilik mesyuarat. Pada akhir tajuk ini, dapat kita simpulkan bahawa perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah tiba di Madinah adalah dengan pembinaan masjid.
dapat kita lihat bahawa masjid merupakan tempat yang menyatukan masyarakat, mendidik jiwa, menyedarkan hati dan akal serta tempat untuk menyelesaikan masalah. Seteru itu, keperluan masyarakat dalam menjadikan masjid sebagai tujuan utama amat digalakkan kerana secara tidak langsung dapat mengenang jasa Nabi Muhammad SAW dalam pembinaan masjid semasa berada di Madinah.